Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Saya ingin kongsikan sahabat semua apa yang berlaku sebentar tadi ya di dalam Dewan Rakyat. Yang menariknya adalah soalan yang dikemukakan oleh YB Sani Hamzan, Ahli Parlimen Hulu Langat, ya, memang terbaik sahabat-sahabat semua. Turut juga mengaitkan isu pasti yang dibayar sebanyak RM600 dan digelar pula oleh pemimpin Parti PAS sebagai sukarelawan dan sebagainya. Jadi menarik ya sahabat semua untuk kita lihat persoalan ini dan juga jawapan daripada Timbalan Menteri, dan terkait juga ya soalan daripada ahli parlimen PAS. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus sokong Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton bersama video ini, sahabat-sahabat semua. Kaedah yang digunakan sekarang. Sekian, terima kasih. Tuan Muhammad Sani bin Hamzan, Hulu Langat. Hamzan, kalau James Bond 007, soalan saya nombor 7. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, saya pohon untuk menjawab soalan nombor 7. Puan Yang di-Pertua, dasar pendidikan digital merupakan penyataan komitmen KPM bagi memacu perubahan landscape pendidikan untuk melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing. Bagi mencapai tujuan tersebut, penekanan diberikan kepada pemekasaan ekosistem pendidikan digital yang meliputi 6 teras strategik, iaitu nombor 1, murid fasih digital, nombor 2, pendidik kompeten digital, nombor 3, budaya kepimpinan digital berwawasan, nombor 4, pengupayaan infrastruktur dan infrastruktur, nombor 5, kandungan digital yang berkualiti, dan nombor 6, rakan strategik yang komited. Dasar ini turut menggariskan 18 strategi dan 41 inisiatif di bawah Pelan Tindakan Jangka Pendek, Jangka Sederhana dan Jangka Panjang. Ini bertujuan untuk memastikan ekosistem pendidikan digital kekal relevan dengan keperluan dan perkembangan teknologi semasa bagi tempoh pelaksanaan bermula dari tahun 2023 sehingga 2030. KPM telah menyediakan pelantar Digital Education Learning Initiative Malaysia atau dinamakan sebagai DELIMA yang dapat diakses oleh semua murid secara percuma. DELIMA mengandungi pelbagai perkhidmatan, aplikasi dan kandungan yang ditambah baik secara berterusan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Sumber pendidikan dalam dilema menyediakan pelbagai bahan pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan serta dapat memperluas peluang murid untuk belajar serta meningkatkan motivasi, prestasi dan potensi murid masing-masing. Sepanjang tahun 2023, seramai 42% bersamaan dengan 2.1 juta murid telah menggunakan dilema secara aktif. Di samping itu, KPM turut menganjurkan aktiviti dan berbandingan TV Pusat Sumber Pendidikan TVPSS di peringkat negeri dan kebangsaan. Murid dilatih untuk mengendalikan saluran televisyen digital sekolah dalam menerbitkan rancangan, termasuk membuat liputan aktiviti sekolah, menulis skrip, bertindak sebagai pengacara ataupun kru penerbitan. Melalui aktiviti ini, murid dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusatkan murid berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif, di samping mengaplikasikan sepenuhnya ciri-ciri murid fasih digital. Pada masa yang sama, bagi memperkasakan PTP yang berteraskan teknologi, KPM telah menyediakan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan 30 Mbps sehingga 300 Mbps di semua sekolah di bawah KPM, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Dari segi teknologi, sebanyak 48% sekolah disediakan dengan talian fiber optik, 46% sekolah disediakan dengan talian broadband dan 6% sekolah disediakan dengan talian satelit. Selain itu, KPM juga telah mewujudkan pasukan petugas khas Special Task Force Pendidikan Digital untuk mempergiat dan memperkasakan pelaksanaan dasar pendidikan digital bagi memastikan ekosistem pembudayaan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. KPM komited untuk memperkasakan kualiti penyampaian perkhidmatan pendidikan
Berteraskan teknologi digital seiring dengan perkembangan pesat teknologi global dalam usaha melahirkan modal insan yang berilmu, beretika dan berdaya saing. Terima kasih. Hulu Langat. Terima kasih Menteri di atas jawapan yang padu dan padatlah. Cuma Menteri dengar saya punya soalan ni betul-betul. Menteri dengar. Kita bercakap soal berkaitan dengan pendidikan secara digital. Cuma menjadi kerisauan, kebimbangan kita, ketakutan kita adalah soal berkaitan dengan capaian internet. Khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Kita bercakap berdegar ni soal berkaitan dengan pendidikan secara digital. Tetapi akses capaian internet kita khususnya di kawasan luar bandar macam mana? Kemudian yang keduanya, saya diminta untuk tanya soal berkaitan dengan guru-guru pasti ni. Walaupun saya tahu dia di luar KPM, cuma saya nak tanya dengan Kementerian Pendidikan ni. Sebab yang berhormat Paya Besar minta saya tanya. KPM boleh tak tolong selesaikan masalah guru-guru pasti ni yang tak dapat gaji minimum? Terima kasih Tuan Speaker. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Hulu Langat. Saya dan KPM dengar dengan teliti soalan daripada Yang Berhormat Hulu Langat berkenaan dengan kerisauan dan juga kebimbangan, dan itu merupakan sesuatu juga yang dititik beratkan oleh pihak KPM. Dan sememangnya seperti yang saya jawab tadi, kesemua sekolah di bawah KPM maupun di bandar ataupun di luar bandar telah dilengkapi dengan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan masing-masing. Dan dari segi jumlah sekolah yang terbabit, bagi sekolah di luar bandar, sebanyak 960 sekolah telah disediakan dengan fiber optik. 2,775 sekolah disediakan dengan talian jalur lebar. 589 sekolah disediakan dengan talian satelit. Dan untuk khas untuk bagi tujuan penyediaan infrastruktur untuk sekolah-sekolah di luar bandar, KPM juga memperkasakan pusat kegiatan guru di seluruh negara. Jumlah dia kita ada 367 buah pusat kegiatan guru. Dalam pusat kegiatan guru ini, kita membekalkan peralatan digital Maker Hub dan studio digital. Dan ini akan membantu supaya kesemua pusat ini difokuskan di luar bandar dan guru-guru dan murid-murid boleh pergi ke hub-hub ataupun pusat ini untuk memastikan bahawa kerja-kerja ataupun persiapan untuk pendidikan digital dapat dilaksanakan. Berkenaan dengan soalan yang tidak berkaitan tetapi persoalan berkenaan dengan pasti, nombor satu, pasti tidak didaftarkan di bawah KPM, itu nombor satu. Dan nombor dua, kita ada Akta Kerja 1955 dan saya percaya bahawa akta ini haruslah dipatuhi oleh kesemua pihak untuk menjaga kepentingan pekerja masing-masing. Terima kasih. Kuala Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Tuan Yang Bertuah. Seperti yang dimaklumkan bahawa bermula 2021, KPM telah mewujudkan Pelantar Atas Talian Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun DELIMA. Soalan tambahan saya, adakah kementerian pernah mengkaji keberkesanan pelantar ini dan apakah langkah-langkah proaktif yang diambil oleh kementerian bagi memastikan para pelajar minat dan dapat mengikuti pembelajaran secara digital agar sejajar dengan objektif falsafah pendidikan negara? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Kuala Kedah berkenaan dengan soalan berkenaan dengan dilema. Sememangnya Puan Yang Dipertua, apabila saya masuk ke KPM bulan Disember yang lepas, saya ada masuk ke dalam pelantar dilema dan meninjau dengan sendiri bagaimana pelantar dilema ini beroperasi. Dan apa yang saya boleh nampak adalah pelantar dilema yang dibangunkan in-house dengan izin oleh KPM ini merupakan suatu pelantar ataupun platform yang begitu lengkap dengan info-info dan begitu berjaya. Berbanding dengan satu lagi projek yang sebelum ini, projek One Bestari Net yang telah bermula pada tahun 2011
Dan selepas itu apabila COVID ataupun COVID melanda negara kita dan sistem pendidikan terjejas oleh PKP, sistem One Besarinet tidak dapat membantu. Tapi sistem pelantar talimat ini memang dapat membantu, dan seperti yang saya jawab tadi, nombor satu, penggunaan dari segi murid adalah lebih kurang 42% pada tahun 2023. Dan sememangnya KPM dari masa ke semasa menggalakkan murid untuk menggunakan platform Dilema ini untuk tujuan rujukan dan pembelajaran. Dan nombor dua, berkenaan dengan penggunaan guru adalah amat tinggi, iaitu penggunaan aktif iaitu dari segi login dan guna, ia adalah begitu tinggi, iaitu pada 92%. Dan sebelum saya akhiri, sememangnya bagi pelantar platform Dilema ini sebelum ini juga telah pernah menerima pengiktirafan daripada berbagai pihak, termasuk Recognition of Excellence 2023 dengan izin daripada Open Gulf Asia Special Mention, the Inter-Agency Award oleh Gulf Insider, dan Learning Pioneer Country Award 2024-2025 daripada UNICEF. So, platform ataupun pelantar Dilema ini membuktikan komitmen KPM dalam menyediakan sumber pendidikan berkualiti melalui Dilema, dan pada masa yang sama kita dari masa ke semasa menggalakkan guru-guru kita dan murid-murid untuk menggunakan platform ini dengan semaksimalnya. Terima kasih. Terima kasih. Dato' Azman bin Nazmuddin. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan yang begitu details ya diberikan oleh YB ya, Timbalan Menteri Pendidikan, dan yang seperti yang kita dengar lihat sebentar tadi, soalan yang dikemukakan oleh YB Sani itu sebenarnya satu yang relevan ya, dan perkara ini harus ya menjadi fokus kepada pendidikan, khususnya akses internet ini. Ya, kalau kita melihat untuk era digitalize ini dilakukan sepenuhnya di sekolah-sekolah, ya. Bagaimana pula dengan sekolah di luar kawasan yang khususnya ya masalah seperti akses internet ini tidak memungkinkan ya untuk perkara ini dilakukan dengan sebaiknya. Jadi kita mengharap perkara ini dapat diberi tumpuan dan diberikan solusi dalam masa yang terdekat ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.